Yo, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan dalam keadaan waras. Yang penting sehat, masih tetap tersenyum dan masih tetap menikmati duduk di rumah. Jadi ya nikmatin aja. Untuk sekarang ini kita duduk di rumah ya. Sebab mulai besok pagi itu PKP fase ketiga itu telah bermula. Sebab PKP fasa pertama, fasa kedua ni macam tak diindahkan. Ramai lagi orang yang keluar rumah dan alasannya itu tak jelas. Jadi mungkin ini adalah salah satu komitmen kerajaan ya, menegaskan untuk mengadakan PKP yang ketiga ini. Dan PKP yang ketiga ini tak tanggung-tanggung guys. Dia tak ada compound dan tak ada apa. Terus langsung masuk mahkamah dan terus ya selanjutnya. Jadi kena hati-hati dan harus taati perintah daripada kerajaan Malaysia ya. Sebab yang kedua ni macam tak diendahkan, walaupun dendanya itu dah 1K, tapi orang ni masih keluar dan dia keluar macam saja-saja nak keluar. Adalah nak pergi minum teh, ada yang tak boleh tidur sebelum minum, ada yang nak beli, macam-macam perangai yang dilakukan oleh rakyat ya. Jadi mungkin adalah ketegasan kerajaan untuk memberi kata jerah untuk para masyarakat biar keluar itu berfikir banyak kali. Kalau tak penting pasti dia tak akan keluar kan. So ya, ini adalah jalan yang terbaik lah mungkin. Sebab yang dijalankan kerajaan ini hanya demi kebaikan rakyatnya dan kebaikan bersama. Semoga dengan adanya PKP fasa ketiga ini kita lebih jerah, kita lebih menghargai peraturan-peraturan daripada kerajaannya. So di sini ada salah satu video yang menggunakan kata-kata kesat dengan pihak berkuasa. Sebab dia ditahan oleh Roblox dan dia mengeluarkan kata-kata yang begitu kesat. So kita sama-sama tengok ya videonya macam mana. Okey, sudahlah ingkar PKP, mak PDRM dan mencaci pula tu. Ini perangai yang sangat tidak bagus dan perangai yang tak perlu dicontoh guys. So harapan kita semua janganlah terjadi seperti ini. So kita sama-sama tengok videonya macam mana. Untuk memeriksa beliau, di mana beliau telah menghalang kita daripada menjalankan tugas lah. Dan sangat kecewa dia telah memaki kita dengan perkataan jadi ini sangat kecewa kepada kita sebab beliau enggan memberi kerjasama dan menghalang kita daripada menjalankan tugas. Di mana beliau apabila kita meminta kad pengenalan dan lesen, beliau tidak memberi kerjasama dan tidak memberi lesen dan kad pengenalan. Jadi telah menghalang kita daripada menjalankan tugas dan telah mengeluarkan kata-kata kesat pada pegawai saya tadi. Jadi kita telah melakukan tangkapan di bawah Seksyen 186 ke atas beliau, itu menghalang pejabat awam daripada menjalankan tugas. Di masa ni kita menjalankan tugas PKP yang kita serius. Mata sipit, apa yang kita buat sekarang adalah untuk kebaikan bersama rakyat di daerah ini khasnya. Jadi kita nakkan masyarakat memberi kerjasama kepada kita apabila kita meminta IC, minta lesen untuk kita pastikan identiti ataupun kita memastikan itu ini mencukupi ataupun dokumen sokongan perjalanan tu ada pada masa tempoh sekarang. Sebab tempoh sekarang ni tidak semua orang boleh keluar untuk berjalan ke sana ke sini. Apabila kita meminta dokumen supaya mengesahkan, jadi minta kerjasama kepada kita. Jangan maki kita, jangan caci kita. Kita menjalankan tugas sekarang. Memang tuan-tuan, memang semua orang tahu kerja ini adalah bukan kerja yang senang. Jadi minta kerjasama, jangan maki kita, jangan sumpah kita menjalankan tugas, minta kerjasama. Tapi lelaki tadi kita tangkap di bawah Seksyen 186 kerana menghalang kita daripada menjalankan tugas. Jadi beliau tak sepatutnya menghalang kita daripada menjalankan tugas dan dengan perkataan kepada pegawai saya yang pegawai kanan, iaitu Timbalan Ketua Polis Daerah sendiri. Dia telah pada Timbalan Ketua Polis saya tadi, Timbalan Ketua Polis Daerah saya tadi. Jadi saya tangkap beliau, kita tangkap beliau di bawah Seksyen 186 tadi. Jadi ini adalah satu kesalahan yang agak serius dari segi jenayah sebenarnya. Jadi cuba elak jangan berlaku benda ni lah di masa-masa hadapan. Ini salah satu etikat yang buruk bagi rakyat maju sebenarnya. Sebab kalau kita duduk di negara maju takkan ada seperti ini. Ini jenis apa sebenarnya? Tak patut dicontoh guys.
pasti korang kalau jadi pegawai pasti korang akan rasa terhina juga kan. So ini patutnya dapat imbalan yang setimpal lah, biar orang lain tuh lebih hormat, lebih taat dengan peraturan-peraturan yang ada sekarang di Malaysia. Ini teruk nih sebenarnya nih, dah melampau, macam tak hormat langsung dengan anggota kan. So kena diadili dengan seadil-adilnya. So kita akan tengok lagi video untuk fasa ketiga ni. Semalam Menteri Kanan Keselamatan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ya, dia berucap pengumuman tentang PKP fasa ketiga, sebab sekarang ini dah jam 4 pagi, jadi semalam ya. So kita akan sama-sama tengok, sama-sama dengarkan beliau berucap ini. Sama ada anda akan merasa takut ataupun anda akan merasa ikut peraturan yang terbaru ini. Jadi harapan kita semua semoga anda ikutlah. Oke, kita akan dengar sama-sama ya beliau berucap seperti apa. Besok PKP ketiga akan dilaksanakan. Saya percaya expectation rakyat kepada tindakan polis adalah tindakan yang lebih keras dan tegas. Kita lihat seolah-olah rakyat seolah-olah tidak peduli ataupun tidak takut kepada undang-undang yang kita ada pada hari ini. Mungkin 1,000 tidak dianggap begitu tinggi untuk menakutkan mereka yang terus ingkar. Mungkin 1,000 tidak dianggap begitu tinggi. Betul sekali. Masih ramai lagi yang keluar rumah. Masih ramai lagi yang tak tahu nak pergi mana, tapi dia keluar. So kita lanjut lagi. Terus ingkar kepada PKP ini. Oleh itu, kita telah bersetuju bahawa pihak polis mulai besok tidak lagi memberikan tumpuan kepada kompaun. Mulai besok, sesiapa yang ditahan akan direman ataupun dan dihadapkan ke mahkamah. Biarlah mahkamah yang memutuskan, kerana berdasarkan Seksyen 24 Akta 342 bahawa mahkamah boleh menghukum mereka tidak lebih daripada 2 tahun penjara, dan kesalahan seterusnya 5 tahun penjara. Jadi kita menganggap biarlah selepas ini mahkamah yang menentukan hukuman yang lebih berat dikenakan terhadap mereka yang ingkar ini. Gila guys, menakutkan sekali ya. Tanpa mendengar arahan, kalau korang keluar lagi tak tahulah nak buat apa. Kalau aku sendiri sekarang ni duduk Malaysia, aku pun tak berani nak keluar sebenarnya. Sebab hukuman dia terlalu berat. Sebab beliau katakan kalau setakat 1,000 tu orang takkan hiraukan sepertinya. Masih ramai lagi yang keluar. Tapi maybe setelah ada PKP yang fasa ketiga ni, harapan aku tak ada lah. Sebab mulai besok ni guys, aku rasa ni dah tahap maksimal ni. Kerajaan tegas seperti ini. Terus penjara tau. Bukan hanya setakat 2 tahun, 5 tahun je lagi. Jadi korang keluar lah kalau tak takut dengan amaran yang seperti ini. Ini menurut aku sih takut sangat tabiklah dengan ketegasan kerajaan Malaysia ni. Jadi pilihan di tangan anda, sama ada anda nak keluar bersiar-siar ataupun anda nak stay di rumah. Ya, keputusan ada di tangan anda. Ini kalau korang keluar juga, aku tak tahulah apa yang ada dalam fikiran kalian semua ni. Sebab ini tahap maksimal kan? Sampai penjara walaupun kau keluar kan. Itulah, mungkin kita kadang memang terdesak nak keluar, harus keluar. Tapi kena ada surat-surat yang komplit kan. Ada surat-surat yang meyakinkan anggota bahawa kita ni memang kena keluar. Contoh membeli barang dapur, kita memang wajib keluar kan. Contoh ada kerja yang memang betul-betul kita harus kena keluar. Aku rasa boleh toleransi lagi kan. Sebab macam hari tu
minta izin nak keluar, tapi kalau surat komplit dia bagi. Cuma kalau kadang surat tak komplit tu memang tak bagilah, sebab alasan yang tak kukuh. Jadi korang kalau nak keluar tu kena ada alasan yang kukuh, kena betul-betul ada kepentingan nak keluar. Jadi harapan ini semua dengan adanya peraturan yang baru ini, wabah ini bisa dicegah di Malaysia. Sebab saya pun rindu dah nak balik sana. Jadi harapannya semoga ini sudah clear dan kita bisa menghirup udara segar lagi. So mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jadi sekali lagi saya tabik dengan peraturan-peraturan yang ada di Malaysia sekarang ini. Luar biasa. Semoga anda bahagia duduk di rumah dan semoga anda betah duduk di rumah. Okey, sekian dulu untuk video kali ini. See you in the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.